أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siap, yang dihormati pengurusi, timbalan pengurusi setiausaha bendahari barisan ahli tangkuasa, yang dikasihi ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak sidang jamaah, yang didoakan sentiasa sihat, dapat melaksanakan ibadat, melaksanakan syariat dengan penuh taat. Mudah-mudahan ada barakah, mudah-mudahan ada syafaah, mudah-mudahan ada rahmat Allah kita di akhirat nanti biiznillah. Syukur kita masih lagi dikurniakan oleh Allah nikmat sihat. Dengan asbab sihat ni kita boleh hadir ke masjid untuk sama-sama mengimarahkan masjid. Sama-sama kita melaksanakan tanggungjawab menghidupkan syiar Islam, syiar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita hari ini sudah pun berada pada 28 Sya'ban. Maknanya Sya'ban sudah di penghujungnya. Maka beberapa hari lagi kita akan berada di bulan Ramadan. Imam-imam kita selalu baca Allahumma barik lana fi Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah bagi kami kepada kami pada bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Ini permintaan daripada kita semua yang diketuai oleh imam-imam kita, para asatiz kita, supaya kita dapat masuk bulan Ramadan. Namun sebelum kita masuk bulan Ramadan, kita sedang berada pada Sya'ban. Sya'ban ni dia ada beberapa keistimewaan pada bulan Sya'ban. Yang pertama yang kita biasa dengar, Sya'ban ini nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban dalam setengah perbincangan para bijaksana kita, para alim ulama kita, dikenali juga sebagai Idul Malaikah. Nisfu Sya'ban tu
dikenali juga sebagai Idul Malaikah. Apa itu Id? Id ni hari raya. Kita orang Islam ada dua hari raya besar. Idul Fitri wa Idul Adha. Dua hari raya besar umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi malaikat pun ada hari raya juga. Hari raya bagi malaikat yang pertama nisfu Sya'ban. Yang dah kita lalui baru-baru ini. Yang kedua Lailatul Qadar. Ini dua hari raya bagi para malaikat. Maknanya Sya'ban ini bukan percuma. Bukan dia berlalu begitu saja. Dia ada maknanya kerana dia adalah bulan pengantara untuk kita berada di bulan Ramadan. Yang kedua, Sya'ban ini juga turunnya ayat tentang kefarduan puasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, ayat ni 183 surah Al-Baqarah. Kan? Dia diturunkan pada bulan Sya'ban. Ayat ni turun pada bulan Sya'ban. Inilah bulan yang kita sedang lalui ni. Kita nak puasa, ayat tentang kefarduan puasa ni turunnya di bulan Sya'ban. Masya Allah. Besarnya bulan Sya'ban ni. Yang kita nak sangat masuk bulan Ramadan ni untuk berpuasa. Ayat puasa turun pada bulan Sya'ban. Hari Isnin tahun kedua hijrah pada bulan Sya'ban. Turunnya ayat Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ayat dia. 183 surah Al-Baqarah. Rentitan daripada turunnya ayat ini, ada beberapa peristiwa yang boleh kita imbau untuk kita mendapatkan semangat. Antaranya bila Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi berhadapan dengan beberapa golongan atau kumpulan penduduk yang berada di Madinah. Kumpulan yang berada di Madinah ada Yahudi, ada Nasrani, ada Arab, Aus dan Khazraj, dan ada orang Islam. Daripada kalangan orang Arab sudah ada yang Islam, yang datang ke Madinah berjumpa Nabi, buat akur janji berbaiat Islam, balik ke Madinah. Masa tu Nabi belum berhijrah. Bila Nabi berhijrah, kumpulan ini sudah mengalu-alukan menyambut kedatangan Nabi dengan hangat, dengan panas, dengan meriah. Itu yang kita baca qasidah bila Maulid tu. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Kan? Ni Maulid Rasul biasa kita dengar qasidah ni. Qasidah ni dialunkan oleh penduduk-penduduk Madinah yang menyambut kehadiran Nabi dengan hangat, dengan meriah. Datanglah Nabi akhir zaman. Tapi di sana juga ada Yahudi, ada Nasrani. Yahudi, Nasrani adalah orang yang manusia yang lebih dahulu menerima agama. Kalau Yahudi daripada Nabi Musa alaihi salam, kalau Nasrani daripada Nabi Isa alaihi salam.
Mereka lebih dahulu beragama. Mereka ada kitab Taurat, ada kitab Injil. Mereka lebih dahulu ada kitab. Maka mereka tahu tentang agama ini lebih dahulu. Bila Nabi sampai Madinah, Nabi menyeru untuk mengesakan Allah dan melaksanakan tuntutan syariat Allah, iaitu agama Islam. Orang Yahudi bila dia dengar Nabi Muhammad bawa agama baru yang dikatakan agama yang baik, agama yang lebih baik, agama yang lebih sempurna, agama yang lebih hebat, mereka banding dengan agama yang mereka telah anuti. Jadi timbullah perasaan untuk mereka mencabar Nabi. Antaranya dia kata apa? Muhammad tu bawa agama baru, katanya agama yang baik, yang lebih baik. Tapi tidak ada syariat puasa. Tidak ada syariat puasa. Itu ibu-ibu, ayah-ayah, syariat puasa ni telah disyariat kepada umat yang terlebih dahulu. Lebih dahulu syariat puasa ni dah ada sebelum Nabi Muhammad belum diutuskan. Syariat puasa telah ada di dalam kalangan umat-umat terdahulu. Jadi orang Yahudi dah berpuasa. Menurut setengah perbincangan, syariat puasa ni sejak zaman Nabi Adam. Nabi Adam berpuasa 3 hari sebulan. Zaman umat Nabi Adam dia berpuasa 3 hari sebulan, menurut setengah riwayat. Maknanya sudah ada syariat puasa pada zaman Nabi Adam. Puasanya 3 hari. Ada ulama kemudian mutakhirin mengatakan puasa itu ialah puasa pada pertengahan bulan. Kalau puasa pertengahan bulan yang diamalkan oleh umat Nabi Muhammad dipanggil puasa hari putih. 13, 14, 15 bagi setiap bulan dipanggil hari putih, hari bulan mengambang, bulan terang dipanggil cerah putih. Maka sunat kita berpuasa pada 13, 14, 15. Amalan itu sudah diamal sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Nabi Nuh pun berpuasa 3 hari sebulan. Setiap bulan puasa, 3 hari. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub berpuasa juga, telah disyariatkan berpuasa dalam kalangan umat pada zaman nabi-nabi tersebut. Nabi Daud, lagi hebat Nabi Daud, puasa sepanjang tahun. Hari ni puasa, besok buka, lusa puasa, tulat berbuka. Begitulah sepanjang masa, sepanjang tahun. Puasa sehari, buka sehari, puasa sehari, buka sehari, sepanjang tahun. Puasa bagi umat Nabi Daud, syariatnya telah ada syariat ni. Nabi Musa alaihissalam, umat Yahudi, kan, puasa disyariatkan dalam kitab. Dalam kitab dinyatakan bahawa syariat puasa bagi Nabi Musa adalah 40 hari. 40 hari. Kemudian Nabi Isa alaihissalam, syariat berpuasa bagi Nabi Isa 50 hari. Maknanya puasa ni telah disyariat. Sebab itu nak orang Yahudi, orang Nasrani, bila Nabi Muhammad bawa agama Islam ke Madinah, ajak orang mengesakan Allah, ajak orang mentauhidkan Allah, beramal dengan syariat Islam yang sempurna, yang lengkap. Orang Yahudi kata, hebat mana sangatlah agama dia. Syariat puasa pun tidak ada. Mana dia? Dia pelekehkan Nabi Muhammad. Dia perolokkan, dia persendakan Nabi Muhammad. Justru turunlah ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Lihat ayat ini Allah telah firmankan, wahai orang-orang yang beriman, difardukan kepada kamu berpuasa
sebagaimana difardukan kepada umat yang sebelum kamu. Itu yang kita cerita Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak. Semua telah disyariatkan berpuasa. Sebab itu Allah katakan dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Difardukan kepada kamu berpuasa sebagaimana difardukan kepada orang yang sebelum kamu. Maka orang Yahudi kata, alah Nabi Muhammad hebat mana sangatlah agama dia. Puasa pun tak ada. Syariat puasa itu tiada. Jadi bahan provokasi. Jadi bahan perolokan. Jadi bahan persendaan kepada mereka. Justru Allah turunkan ayat ni. Ini yang kita nak puasa sangat 2-3 hari lagi ni. Allah turunkan ayat ini pada bulan Syakban. Apa yang kita nak lihat daripada ayat ni? Yang pertama, kita nak dapat suatu maklumat. Ayat ini menghapuskan segala persendaan, perolokan, perkotak-katikan orang Yahudi itu tentang syariat puasa yang didakwanya tidak ada bagi syariat Nabi Muhammad. Bila turun ayat ini merangkumi, mencakupi, melambangkan kehebatan yang luar biasa, suatu pakej yang tiada taranya berbanding dengan puasa-puasa yang sebelumnya. Maka tersipu-sipulah orang Yahudi. Maka orang Yahudi rasa tertunduklah dia. Kerana apa? Kerana rupanya puasa umat Nabi Muhammad ni puasa yang lebih sempurna, yang lebih lengkap, yang lebih hebat, yang ganjarannya Allahu Akbar, wa ana ajzi bih, kata Nabi. Kata Nabi, Allah menyebut puasa ini aku yang beri ganjaran. Subhanallah. Inilah ibu-ibu ayah-ayah yang kita nak sangat masuk bulan Ramadan ni. Yang kita balighna Ramadan, amin. Balighna Ramadan, amin. Balighna Ramadan, amin. Ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan, amin. Kita minta dengan Allah. Sebab apa? Sebab kita nak berada di bulan Ramadan. Bulan yang dinanti-nantikan. Kita nampak pakej tadi tu. Allah turunkan tujuannya nak templak orang Yahudi mendakwa bahawa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini syariat yang tidak lengkap. Bila turun ayat ini lengkap, maka orang Yahudi terkedu. Sebab apa? Sebab dalam puasa ini yang kita nak lihat. Di hujung dia kata la'allakum tattaqun. Tujuan kita puasa ni ibu-ibu ayah-ayah, kita dah puasa berapa tahun? 14 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 60 tahun. Kita dah puasa lama dah. Tapi apa tujuan kita puasa ni? Adakah kita sekadar lapar dan dahaga saja? Yang kita dah tunggu lama puasa ni, nak masuk daripada bulan Rajab, bulan Syakban, nak masuk Ramadan. Kita harapkan dapat masuk Ramadan untuk kita berpuasa. Apa maknanya? Apa tujuannya? Subhanallah. Cuba kita lihat. Bandingan mudah. Pergi dekat bus stand, kan, Kuantan Central tu, ambil tiket, naik bas, ataupun tak ambil tiket, naik bas. Ada tulis pada bas tu Kuala Perlis. Naik dalam bas, orang tanya, nak pergi mana ni pakcik? Tak tahu nak pergi mana. Contoh mudah. Nak pergi mana ni pakcik? Tak tahu nak pergi mana. Maknanya tak ada tujuan. Pakcik tu pada ketika itu dia tak ada tujuan. Dia naik bas, tak tahu nak pergi mana. Bas nak pergi Kuala Perlis, tapi bila tanya tak tahu nak pergi mana. Maknanya tak ada tujuan. Naik bas tak ada tujuan. Tak ada hala tuju yang jelas. Begitu juga kita bila kita masuk Ramadan ni, apa tujuannya? Apa tujuan sebenar kita nak masuk Ramadan ni? Hanya nak dapat lapar dahaga saja? Tak cukup. Sebab kalau lapar dahaga, orang bukan Islam pun lapar dahaga.
Kan? Mereka pun berlapar dan berdahaga. Cuba tengok bila nak operation, doktor kata puasa. Baik dia Islam, baik dia tidak Islam. Kan? Doktor kata kepada orang yang nak operation, kena puasa. Kena puasa. Dia Islam ke dia tak Islam? Yang tak Islam pun taat juga. Bila diarahkan oleh doktor untuk berpuasa untuk tujuan operation. Kalau itulah tujuan puasa, hanya nak lapar dahaga, tak ada makna. Tidak memberi makna yang sangat besar. Sebab itulah Allah letak pada hujung ayat 183 itu, puasa ini diwajibkan kepada kamu, tujuannya la'allakum tattaqun, supaya kamu jadi orang yang bertakwa. Takwa ni di lambang kemenangan, lambang kesempurnaan, lambang kegemilangan, lambang kecemerlangan. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Allahu Akbar, subhanallah. Orang bertakwa ini orang yang memperolehi kemenangan. Innalil muttaqina mafaza. Memperolehi kemenangan. Kemenangan itu terangkum di dalamnya bahagia, aman, damai, nyaman, sukses. Itu mafaza. Jadi tapak nak dapat mafaza ni, nak dapat takwa ini, nak dapat kecemerlangan ini, Ramadan inilah yang kita nanti-nantikan. Sebab dia menyediakan suatu package yang sangat lengkap, yang sangat baik, malahan berganda-ganda lebih baik daripada puasa umat-umat yang terdahulu. Allah sediakan khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah kata dalam surah Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Bahawa seorang yang paling mulia di sisi Allah dalam kalangan kamu adalah orang yang paling bertakwa. Orang paling bertakwa ni di mana? Daripada asas madrasah, institusi puasa inilah Allah nak lahirkan, Allah nak bangunkan modal insan yang bertakwa itu. Itu asas dia. Di sinilah asasnya. Sebab itu kita ingat bila puasa ni, bila Ramadan ni kita nak dapat apa? Kita nak jadi orang bertakwa. Sebab itu dia proses. Sebulan tu dia proses. Supaya kita jadi orang yang bertakwa. Diberikan dengan pelbagai ganjaran. Diberikan dengan pelbagai kelebihan. Supaya dapat takwa itu. Contohnya dia kata bulan Ramadan ini, kalau bulan biasa, siapa yang baca Quran satu huruf diberi 10 kebajikan. Bulan biasa. Kan bulan Syaban ni baca satu huruf ganjarannya 10. Satu huruf Al-Quran. Al-Quran ada yang satu huruf Qaf. Satu huruf. Alif Lam Mim. 3 huruf. Alif Lam Mim, 3 huruf. Kalau nak kira ganjaran dapat 30. Bulan biasa. Sebagian ulama mengatakan kalau bulan Ramadan Allah beri ganjaran 100 untuk satu huruf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun saja Allah beri 100. Mudah nak dapat. Inilah package Allah sediakan. Allah nak angkat martabat umat Islam ini supaya menjadi orang yang bertakwa, supaya dekat dengan Al-Quran, supaya dekat dengan Allah, supaya kita dapat menjadi modal insan yang terbaik dalam kalangan umat manusia ini.
Baca Quran satu huruf dapat 100, bayangkan. Lumayan tak? Kalau kita kata 100 pahala ni, tak rasa lagi. Tapi lepas baca Quran satu huruf, orang bagi 100. Rasa? Kan? Satu huruf kita baca, lepas kita baca, orang bagi 100. Atau turun daripada langit 100. Jatuh atas riba kita. Rasa-rasa macam mana? Kalau material, kalau turun macam tu, rasa nak khatam setiap hari, rasa nak khatam sehari 30 kali. Sebab itu Nabi, sebab itu Imam Asy-Syafi'i bulan Ramadan dia khatam 60 kali. 60 kali khatam Imam Asy-Syafi'i menurut riwayat. Sebulan Ramadan 60 kali. Kita 30 tahun tak khatam sekali. Bayangkan. Sebab apa? Bukan nak kejar material, tapi itulah kefahaman penjiwaan kepada apa yang Allah janjikan. Fahamnya dia tentang apa yang Allah telah cadangkan, kemenangan-kemenangan yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa ini. Subhanallah. Bayangkan kalau satu huruf, sebab itu orang berebut nak khatam Quran. Bulan puasa ni lah rajin baca Quran. Tapi sebenarnya sebelum bulan puasa, bulan Syakban ni kena buat latihan. Latihannya pada bulan Syakban. Dia panggil latihan pramusim. Syakban ni kena latih dah. Sebab kita nak baiki, nak bagi lancar, nak bagi fasih, nak bagi bacaan kita nanti smooth. Bila dah masuk Ramadan tu lancar je baca. Tapi bila kita Syakban tak baca, masuk Ramadan baru kita nak mula baca, masuk dalam halaqah tadarus, 3 kali tegur, besok tak datang. Sebab apa? Segan. Tak boleh, malu, segan. Sebab apa? Sebab kita tak persiapkan diri kita. Untuk Ramadan ni, kita tak persiapkan diri kita. Yang Allah kata, bila kita persiapkan diri kita, nanti kita menjadi orang yang bertakwa. Ramadan ni. Tapi mesti bermula dengan Rajab, Syakban. Kita persiapkan diri kita. Kalau kita nak sambut Ramadan ini sebenarnya, kita mula dengan Syakban ini. Tapi tinggal 2 hari je lagi. 2 hari je lagi. Kalau awal-awal itu mungkin tak sempat kan. Tapi dah buat dah persediaan. Kalau tak bagi tahu ni pun dah buat dah persediaan dia. Syukur, Alhamdulillah. Tinggal ni kita bagi momentum yang berterusan. Yang dah ada pada awal Syakban dulu sampai sekarang ni, dah diberikan oleh para asatis kita. Yang hujung ni kita dapat mungkin sedikit lagi tambahan momentumnya. Memecut terus kepada garisan yang kita nak sampai. Begitu. Maknanya Allah kata, dikatakan oleh perbincangan ulama ada dapat 100. Sebab itulah Al-Quran ni tuan-tuan. Dulu kita dah pernah bincang. Al-Quran ni menurut Imam Asy-Syafi'i, kajian Imam Syafi'i, dia ada 1,027,000 huruf. 1,027,000 huruf. Kalau bulan Ramadan kita baca satu huruf 100 ganjaran, darab dengan 1,027,000. Ya Allah, kalau duit lah. Tapi dia bukan duit, dia hanya menguji keimanan kita. Siapa yang mahu mengambilnya, siapa yang tidak mengambil peduli tentangnya. Ini semua iman. Ini semua iman. Ini semua takwa. Yang akan menyebabkan kita terdorong untuk melakukannya adalah takwa itu tadi. Maka kita akan melakukannya. Sebab apa? Sudah ada takwa. Takwa inilah yang akan menyebabkan kita memacu dan memacu. Baru kita akan dapat hasil dia. Keberhasilannya yang sepatutnya kita dapat. Tapi kalau kita keluar daripada Ramadan, masuk Ramadan, keluar Ramadan, super tula. Istilah orang kampung kita, super tula je. Kan? Sebelum Ramadan, selepas Ramadan, super tula. Tak berbeza pun. Yang lebih teruk, masuk Ramadan je tanya bila nak raya. Masuk Ramadan, satu Ramadan, bila raya? Berapa hari lagi nak raya? Teruklah tu.
Sebenarnya Ramadan itu memang Allah dah janjikan ada hari raya tu, hari kemenangan. Tapi Allah nak beri peluang kepada kita berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan, melakukan amalan supaya kita mendapat takwa. Ini seperti orang kata puasa apa? Puasa ular. Ada dua keadaan, dua version. Puasa ular dengan puasa ulat. Ada dalam WhatsApp kita tu. Kawan-kawan kita kirim puasa ular dengan puasa ulat. Ada baca tak? Baca tak? Baca tajuk kan, tapi tak baca dia punya tu, isi dia. Puasa ular ni macam mana? Ular ni dia puasa bila? Bila dia bersalin kulit. Cuba tengok kajian. Ular dia puasa, dia tak makan bila dia bersalin kulit. Dia masuk celah-celah akar, dalam proses bersalin kulit tu dia tak makan. Maknanya sebelum dia puasa, dia bersalin kulit, dia tak makan. Bila dia puasa tu, dia tak makan, namanya ular. Bila dia keluar selepas berlakunya proses persalinan kulit dia, tetap juga dipanggil ular. Tabiat dia macam itulah juga, perangai dia macam itulah juga, kulit dia macam itulah juga, cuma baru sikit. Bentuk badan dia, fizikal dia macam itulah juga, ular itulah. Maknanya orang kata apa? Sebelum puasa, selepas puasa, sama. Serupa tula. Ular. Dia panggil puasa ular. Kita agak-agak puasa ular dah 30 tahun ni. Lepas puasa, sebelum puasa, sama. Orang kata puasa ular. Bukan mengular. Puasa ular. Allahu Akbar. Subhanallah. Satu lagi dia kata puasa ulat. Besas ulat. Puasa ulat macam mana? Ulat ni dia puasa. Sebelum ulat ni puasa, dia makan. Ulat ni dia gelojoh. Masa dia ulat tu, dia gelojoh, dia makan. Tengok daun sayur kita, habis. Kalau dia dah serang, habis satu kebun sayur kita, dimakan ulat. Habis, tak jadi apa kebun sayur kita. Bunga pun habis, daun pun habis, akhirnya tak dapat hasil. Ulat makan. Gelojoh ulat ni bila dia makan. Tapi bila dia makan dengan gelojohnya, sampai satu tahap dia masuk dalam kepompong. Dia masuk kepompong. Bila dalam kepompong, dia puasa. Dalam kepompong tu, dalam tempoh beberapa lama, dia puasa. Habis tempoh dalam kepompong, dia keluar daripada kepompong. Dia jadi siapa? Dia jadi rama-rama. Dia tidak lagi jadi ulat. Dia makan pun makan apa? Makan manis-manisan, madu-madu. Dia tak makan dah yang seperti dimakan oleh ulat. Maknanya sebelum puasa, selepas puasa dah berubah. Sebelum puasa gelojoh. Lepas puasa makanannya tertib. Makanannya baik-baik, makanannya berhasiat, makanannya, perangainya pun dah berubah, namanya pun dah berubah, bentuk fizikal pun sudah berubah. Ni orang nak bagi suatu iktibar kepada kita. Betapa bila kita berpuasa ini sepatutnya merubah kehidupan kita. Merubah gaya hidup kita. Merubah diri kita menjadi orang yang bertakwa. Itulah yang sepatutnya berlaku. Itulah yang Allah sebut la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Inilah puasa ni sebagai jambatannya, sebagai medannya untuk kita mendapat takwa itu. Kita kena faham betul-betul. Puasa ini bukan sekadar lapar dan dahaga. Puasa ini adalah pembangunan modal insan takwa. Mesti bila kita selepas puasa, kita dah jadi orang yang sangat berbeza berbanding dengan sebelum puasa. Kalau sebelum puasa kita biasa-biasa saja. Keluar puasa kita jadi orang yang luar biasa. Maka itulah takwa. Dan orang takwa ini memang Allah janjikan. Allah janjikan orang yang bertakwa ini, janji Allah. Sebelum itu dia katakan bulan puasa ini pakej lengkap. Pakej yang sangat sempurna mengatasi segala syariat puasa yang ada pada umat-umat yang terdahulu.
Kita buat ibadat, segala macam ibadat semua jadi ganjaran pahala. Hatta tidur pun diberikan ganjaran pahala. Tidur di bulan Ramadan, tidur kerana nak dapatkan sedikit rehat. Tidur itu dapat pahala. Bayangkan, Nabi kata akan dapat ganjaran 10 hingga 700 ganjaran. Apa saja ibadat yang diberikan akan dapat 10 hingga 700. Itu di bulan biasa. Tapi kalau bulan Ramadan, wa ana ajzi bih. Allah kata aku yang akan beri. Kalau Allah beri kita taat, Masya Allah, pastilah sangat istimewa. Pemberian Allah, anugerah Allah kepada kita di atas segala usaha kita, di atas gigih kita, di atas keikhlasan kita, maka Allah beri. Ganjaran yang Allah beri sudah pasti luar biasa. Cuba kita tengok ayat-ayat Allah. Biasa kita baca ayat ni dan kita biasa tengok ayat ni. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Kan surah At-Talaq, surah yang ke-65, surah At-Talaq juzuk 28. Allah kata, ni biasa kita jumpa mana ayat ni? Orang Melayu panggil ayat 1000 dinar. Gantung dalam frame. Kan, dalam rumah dapur ada satu, dalam bilik tidur ada satu, di ruang tamu ada satu, di luar rumah ada satu. Kemudian orang yang meniaga di gerai, di dapur gerai satu, di pintu depan satu, di kiri kanan satu. Sebab apa dia kata? Nanti niaga jadi laris. Sebab apa? Ada ayat 1000 dinar. Tak ada larisnya kalau tak baca. Kan? Dia baca tu barulah dapat dia punya nikmat dia. Kalau tak baca tak jadi. Takat gantung tak baca tak jadi makna. Tapi dia katakan apa? Wa may yattaqillah, kata Allah SWT, siapa yang bertakwa, yaj'al lahu makhraja. Allah keluarkan dia daripada kesempitan. Allah keluarkan dia daripada kesusahan. Subhanallah. Itulah takwa. Di mana dah dapat takwa ni? Ini Ramadan ini yang menjanjikan takwa. Bila kita dah jadi takwa, kita akan jadi orang yang sangat aman, damai, nyaman. Kan? Yaj'al lahu makhraja. Allah jadikan dia keluar daripada segala kesusahan, segala kesukaran, segala kesempitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki kepadanya tanpa diduga. Itulah orang bertakwa. Nak dapat takwa ni kita kena usaha lah. Inilah medannya. Ramadan yang bakal menjelang sebagai medannya. Tapi Syakban yang masih berbaki ni, masih ada peluang untuk kita melakukan latihan. Latihan-latihan intensif sebelum kita berada di bulan Ramadan. Untuk kita mendapatkan takwa yang dijanjikan oleh Allah itu. Allah sebut lagi dalam ayat berikutnya daripada surah At-Talaq itu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan permudahkan segala urusannya. Wa may yattaqillah yu'zim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, ayat yang berikutnya surah At-Talaq juga. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan ganjaran yang besar. Inilah takwa, padu takwa ni ibu-ibu, ayah-ayah sekalian. Kita jangan pandang puasa semata-mata, kita kena pandang apa jadi pada puasa tu. Apa keberhasilan yang kita nak dapat daripada puasa itu. Itulah yang menjadi matlamat kita. Setakat kita nak lapar dahaga ni okey je, boleh. Semua orang boleh buat, hatta orang bukan Islam pun boleh buat. Tapi nak dapat takwa itu, puasa ini matlamat tujuannya adalah takwa.
Kalau kita tak dapat takwa, bererti amalan kita, segala perjalanan kita, segala mujahadah kita itu tidak memberi impact. Tidak memberikan keberkesanan yang besar kepada kehidupan kita. Maknanya sebelum puasa, selepas puasa, super tula. Tak ada berbeza pun. Malahan lebih teruk lagi ada. Itu memang susah lah. Sebab itu kita kena ingat bila masuk Ramadan, tidak ada lain yang kita nak ingat. Kita nak jadi orang yang bertakwa. Orang yang Allah berikan ganjaran. Allah Allah berikan nikmat kehidupan yang bahagia, yang nyaman, yang aman. Subhanallah. Ibu-ibu, ayah-ayah sekalian. Inilah yang kita nanti-nantikan kehadirannya. Yang kita nak sangat masuk. Apatah lagilah dia katakan puasa ni bulan turunnya Al-Quran. Kan? Ramadan ini bulan turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kan? Bulan Ramadan, bulan yang Allah turunkan Al-Quran. Bila turun Al-Quran di bulan Ramadan? 17 Ramadan, kan? 17 Ramadan turunnya Al-Quran menurut kebanyakan riwayat. Turunnya Al-Quran pada 17 Ramadan, itu yang kita buat nuzul Quran. Tapi yang kita nak kata apa, bulan Ramadan ini di antara perkara yang hebat turunnya Al-Quran. Quran itu apa, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian? Zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Tengok ada perkataan muttaqin juga di sana. Zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Lihat kaitan sinonimnya antara Quran, antara Ramadan, antara puasa, antara takwa. Sangat terkait. Rantaian yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Sangat berkesan. Allah kata zalikal kitab la raiba fi. Kitab ini iaitu Al-Quran tidak ada sebarang keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin. Memberi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Takwa juga tu. Takwa. Makna sebab itulah dipertingkatkan usaha di bulan Ramadan membaca Quran supaya kita dapat takwa. Tapi tak cukup dengan membacanya saja. Untuk peringkat awal, kita ambil langkah membacanya dulu. Dah lepas kita dah boleh baca, kita dah agak teratur bacaan kita, dah baik bacaan kita, kita ambil langkah yang kedua, mengamalkan dengan membaca. Kemudian baru nak faham, baru kita nak amalkan. Ini semua jalur-jalur takwa yang Allah janjikan. Sebab itu Quran dengan Ramadan sangat rapat, tidak boleh dipisah-pisahkan. Jadi benarlah firman Allah, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian. Kita tak ada lain yang kita nak cari. Ramadan yang kita tunggu-tunggu ini bukan yang kita tunggu-tunggu seperti yang kita menunggu yang lain-lain. Ia kita menunggu suatu anugerah Allah, iaitu takwa. Tapi dia tak dapat secara percuma. Dia mesti diamalkan. Mesti diusahakan, dibanyakkan amal ibadat, diperbanyakkan amal ibadat kita. Ditingkatkan kualiti dan kuantitinya. Begitu. Baik itu Allah beri satu lagi anugerah besar di hari bulan Ramadan ini. Apa dia? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Allah beri satu lagi package yang sangat istimewa, yang tidak dapat pada package-package pada agama-agama yang terdahulu. Bila beramal pada satu malam, di malam bulan Ramadan, dapat anugerah Lailatul Qadar, segala amalan yang kita buat pada malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sama baik, bukan setara, lebih baik daripada 1000 bulan. Yang dikaji oleh sebahagian
Pengkaji 1000 bulan itu ialah 83 tahun 5 bulan. Beramal semalam je kita beramal. Dapat anugerah Lailatul Qadar. Amalan itu lebih baik daripada 83 tahun 5 bulan. Umur kita pun tak sampai 83 tahun. Kan? Yang ada 60 tahun, 50 tahun ni pun amalan kita tak sampai pun 60 tahun. Kalau dikira, dicongak, dihitung semua, rasa-rasanya daripada 60 tahun, paling banyak kita dapat 10 tahun je. Nilainya. Nilai ibadat kita hidup 60 tahun ni mungkin nilainya hanya 10 tahun je. Tapi dengan asbab beramal pada satu malam, di malam Lailatul Qadar, di bulan Ramadan, Allah beri ganjaran seperti beribadat lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah. Inilah package yang kita tunggu-tunggu, ibu-ibu, ayah-ayah. Package yang kita nanti-nantikan. Anugerah Allah untuk umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tahun ini kita berdoa, kita berhasrat, kita bercita-cita, kita mahu melaksanakan tuntutan beribadat melalui Ramadan ini dengan suatu pacuan yang berbeza berbanding dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita untuk beribadat. Allah bukakan hidayat kepada kita untuk tenang untuk melaksanakan segala tuntutan ibadat pada bulan Ramadan ini. Yang baik, hak Allah, yang silap, yang lemah, saya mohon ampun Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.